Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pada kali ini, kumpulan kami akan membentangkan analisis isu kesantunan dalam komunikasi. Isu yang kami akan bentangkan ialah isu kesantunan berbahasa yang tepat di media sosial. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Saya Nazlin Nurdin Shiva binti Muhammad Idris bersama rakan sekumpulan saya Nur Husna Izzati binti Nur Azmi dan Wan Natasha Amira binti Wan Mustafa. Seterusnya, pada pembentangan kami pada kali ini, kami akan mengulas 3 isi utama iaitu pengenalan isu, fungsi bahasa Melayu dan peraturan serta kesantunan berbahasa. Seterusnya, pertama kali, marilah kita bersama-sama mendengar kajian yang telah saya lakukan terhadap isu kesantunan berbahasa dalam komunikasi bahasa Melayu di media sosial. Terdapat 2 isu yang telah kami jumpai iaitu isu bahasa kasar dan isu bahasa rojak. Pertama sekali, marilah kita melihat contoh yang disertakan iaitu di aplikasi Twitter ataupun kini dikenali sebagai aplikasi X. Pertama sekali, penggunaan bahasa kesat atau bersifat tabu iaitu mati dan gila dalam memberi komen berkenaan isu hangat di aplikasi Twitter semakin berluasa serta tidak disekat terutama bagi golongan muda. Kini kita dapat menyaksikan bahawa penggunaan bahasa yang bersifat tabu semakin berleluasa di media sosial, terutamanya penggunaan daripada golongan muda. Seterusnya, contoh yang ditemui penggunaan bahasa kasar di media sosial ialah di Instagram, di mana siaran di Instagram ini lebih memilih dan menekankan komen yang terdapat perkataan jahanam daripada menyiarkan komen yang lebih lemah lembut untuk berkongsi berita semasa. Seterusnya, isu kedua yang telah kami jumpai di media sosial ialah isu kesantunan berbahasa dalam penggunaan bahasa rojak. Terdapat 2 contoh ataupun 2 bukti yang telah kami jumpai iaitu pertama, siaran di aplikasi Facebook di mana siaran ini menunjukkan penggunaan campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris seperti moment, protect, flat dan clear di siaran umum. Yang kedua, untuk golongan muda, aplikasi Twitter atau X ini menjadi platform utama bagi mereka untuk meluahkan sesuatu isu atau pandangan, namun mereka mencampur adukkan bahasa, terutama bahasa Inggeris dan bahasa Selangor. Hal ini terjadi demikian kerana kebiasaan ataupun normalisasi dalam kehidupan mereka untuk meluahkan sesuatu. Seterusnya, mengapa isu-isu ini boleh wujud di media sosial? Berdasarkan petikan akhbar yang saya peroleh daripada utusan Borneo, antara faktor isu penggunaan kata kesat di media sosial adalah disebabkan perkembangan dunia yang semakin canggih, di mana perkembangan ini berlaku tanpa mengira waktu, sempadan dan jarak sehingga membolehkan manusia berkomunikasi secara tidak terkawal dan rancak. Disebabkan
kepelbagaian latar belakang budaya dan norma, uh, media sosial menjadi medium untuk mereka bersama-sama mencaci, menghina, mengutuk dan meluahkan perasaan dengan menyentuh sensitiviti seseorang. Seterusnya, bagi faktor isu penggunaan bahasa rojak di media sosial, uh, bernama ataupun petikan daripada berita harian telah menyatakan bahawa masyarakat kini mudah terpengaruh dengan cara dan gaya bahasa yang digunakan di tempat awam, termasuklah di papan iklan dan media massa. Hal ini demikian kerana mereka ataupun pihak pengguna melebih menekankan kepantasan mesej yang hendak disampaikan daripada menggunakan bahasa dan tata bahasa yang betul. Seterusnya, apakah kesan penggunaan bahasa kasar atau kesat ini di media sosial? Yang pertama sekali, daripada Haris 2023, masyarakat kini memandang enteng terhadap kesopanan dan kesantunan dalam menyiarkan sesuatu di media sosial. Terutama sekali bagi golongan muda. Yang kedua, daripada Haryati 2019, perbuatan mengutuk dan menjatuhkan maruah seseorang kian menjadi budaya baharu masyarakat di negara ini. Kesimpulannya, penggunaan bahasa kasar atau kesat telah mengubah cara komunikasi remaja kini. Seterusnya, apakah pula kesan bagi penggunaan bahasa rojak dalam media sosial? Kesan bahasa rojak dalam media sosial telah memberi kesan buruk terhadap bahasa kebangsaan. Daripada IKMA 2023, peningkatan penggunaan bahasa rojak ini telah menggugat keistimewaan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Umum mengetahui bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di negara kita. Yang kedua, percampuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris menyebabkan pencemaran bahasa yang berterusan. Pencemaran bahasa ini dapat menipiskan atau memudarkan identiti bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya, saya akan kita akan mengetahui lebih lanjut lagi berdasarkan fungsi bahasa Melayu yang akan dibentangkan oleh rakan sekumpulan saya. Terima kasih. Terima kasih Shima. Sekarang saya akan menerangkan tentang fungsi bahasa Melayu. Fungsi bahasa Melayu terbahagi kepada 6, iaitu bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa ilmu, bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Hal ini telah saya ambil daripada Osman Zaini 2023. Seterusnya. Baik, mari kita akan mengenali dengan lebih lanjut tentang fungsi kesatuan. Yang pertama adalah bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu mencerminkan identiti dan kedaulatan yang melambangkan kepribadian dan budaya masyarakat Malaysia. Hal ini terbahagi kepada dua. Isu ini terbahagi kepada dua, iaitu bahasa kasar dan bahasa rojak. Dari segi bahasa kasar, ianya adalah penggunaan bahasa di media sosial yang mampu menghakis rasa hormat terhadap bahasa kebangsaan, merendahkan martabat bahasa Melayu dan merosakkan imej bahasa tersebut sebagai lambang kesopanan. Contohnya, dalam ayat komen daripada media sosial yang saya jumpa, iaitu kerajaan ni tak guna langsung, semua pemimpin makan rasuah. Ayat ini merendahkan martabat bahasa Melayu kerana menggunakan kata-kata kesat terhadap pihak berkuasa. Sewajarnya sebagai rakyat di Malaysia, kita hendaklah menggunakan bahasa yang lebih sopan ketika berkomunikasi dengan pihak atasan.
Seterusnya, dari segi bahasa rojak, penggunaan bahasa rojak dalam media sosial mengurangkan nilai bahasa Melayu sebagai simbol identiti negara. Ia juga melemahkan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebagai contoh, ayat yang saya jumpa di media sosial, I rasa kerajaan should do more better for the rakyat. Semua benda jadi very confusing sekarang. Ayat ini menunjukkan campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang mampu menjejaskan penggunaan bahasa kebangsaan yang baik. Sewajarnya, apabila kita ingin berkomunikasi dalam bahasa Melayu, kita hendaklah menggunakan bahasa Melayu yang penuh. Manakala kalau sekiranya kita mahu menggunakan bahasa Inggeris, maka gunakanlah bahasa Inggeris secara berhemah. Seterusnya, bahasa rasmi. Bahasa Malaysia digunakan dalam urusan rasmi dan komunikasi formal untuk tujuan menjaga formaliti dan keteratuan. Dari aspek bahasa kasar, penggunaan bahasa kasar dalam media sosial boleh mencipta perspeksi bahawa bahasa Melayu tidak sesuai untuk komunikasi rasmi dan tidak mencerminkan tahap profesionalisme yang diperlukan. Sebagai contoh komen ini, menteri bodoh macam ni memang patut disingkirkan dari kabinet. Penggunaan bahasa kasar ini dalam komunikasi rasmi atau platform awam mampu menjejaskan formaliti dan profesionalisme berbahasa dari pandangan masyarakat di luar negara. Seterusnya, bahasa rojak. Bahasa rojak tidak sesuai dalam konteks rasmi kerana ia mencampur adukkan bahasa yang mengurangkan formaliti dan ketepatan kerana ia menjejaskan imej profesionalisme dan kredibiliti bahasa Melayu sebagai bahasa urusan rasmi. Sebagai contoh komen ni, please be informed urusan ini will take place at the government office starting from next week. Ayat ini mengandungi campuran bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang tidak sesuai dalam konteks komunikasi rasmi. Sewajarnya apabila kita ingin melakukan sesebuah pengumuman secara rasmi, kita hendaklah menggunakan bahasa Melayu yang lebih berhemah. Seterusnya, dari segi fungsi kesantunan bahasa dari segi bahasa perpaduan. Bahasa Melayu bertindak sebagai bahasa perpaduan yang menyatu padukan pelbagai kaum di Malaysia. Ia juga menjadi alat komunikasi bersama untuk mewujudkan keharmonian. Dari aspek bahasa kasar, penggunaan kata-kata kesat boleh menimbulkan salah faham antara kaum, mencetuskan ketegangan dan melemahkan usaha perpaduan. Bahasa yang kasar merenggangkan hubungan antara masyarakat pelbagai kaum. Sebagai contoh, komen ini, kaum ni memang pemalas. Semua nak harapkan orang lain buat kerja. Ayat ini berpotensi mencetuskan konflik antara kaum dan merosakkan perpaduan yang seharusnya dipupuk melalui penggunaan bahasa yang lebih berhemah. Sewajarnya, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah mengelakkan penggunaan ayat-ayat kasar ketika berbicara tentang tentang perkara sensitif seperti perkauman. Seterusnya, bahasa rojak. Penggunaan bahasa rojak boleh menimbulkan jurang bahasa antara mereka yang fasih dengan kedua-dua bahasa mereka yang kurang fasih, terutamanya mereka yang hanya memahami bahasa Melayu. Seperti contoh komen ini, I don't understand why orang selalu blame on kaum lain. Kita all Malaysian lah. Ayat ini mempamerkan campuran bahasa yang sukar difahami oleh semua golongan masyarakat, terutamanya mereka yang kurang menguasai bahasa Inggeris. Sewajarnya apabila kita berbicara tentang perkara yang melibatkan perkauman, kita hendaklah menggunakan bahasa Melayu yang lebih sopan dan berhemah. Seterusnya, bahasa ilmu. Bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu yang digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang, termasuklah akademik, sains dan teknologi. Dari aspek bahasa kasar, penyebaran bahasa kasar di media sosial boleh menjejaskan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, di mana bahasa yang digunakan seharusnya tepat, jelas dan penuh makna. Sebagai contoh, ayat ini, hujah kau ni macam sampah, langsung tak masuk akal. Ayat ini mencerminkan penggunaan bahasa Melayu yang menjejaskan perbicaraan ilmu, yang sewajarnya berlangsung dalam suasana yang beretika dan penuh hormat. Seterusnya, dari aspek bahasa rojak. Penggunaan bahasa rojak dalam perbincangan ilmiah atau pendidikan boleh menyebabkan kekeliruan dalam penyampaian ilmu dan mengurangkan kredibiliti bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah yang tepat dan jelas.
Seperti contoh komen ini. Teori ini sangat kompleks, but basically what it's saying is that everything is interconnected. Penggunaan bahasa rojak dalam perbincangan akademik menjejaskan kefahaman dan kejelasan mesej ilmiah. Sebagai contoh, dalam suasana kelas, sekiranya kita sedang belajar tentang satu tajuk yang kompleks dan susah untuk difahami, sewajarnya kita hanya menggunakan satu bahasa supaya semua orang mampu memahami dengan lebih jelas tentang topik tersebut. Seterusnya, fungsi kesantunan bahasa dari aspek bahasa pengantar. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam pembelajaran dan penyampaian ilmu. Dari aspek bahasa kasar, penggunaan bahasa kasar di kalangan pelajar di media sosial boleh mengganggu perkembangan bahasa yang baik, mempengaruhi pembelajaran dan menjadikan mereka kurang berdisiplin dalam bahasa. Sebagai contoh komen ini, soalan cikgu tu memang bodoh, tak guna langsung belajar macam ni. Komen seperti ini bukan sahaja menunjukkan sikap yang tidak sopan, tetapi juga merendahkan usaha pengajaran dalam konteks pendidikan. Seterusnya, bahasa rojak. Bahasa rojak yang kerap digunakan di media sosial boleh mempengaruhi pelajar untuk berkomunikasi dengan campuran bahasa sekaligus mengurangkan penguasaan bahasa Melayu secara formal. Sebagai contoh, homework ni susah gila. I don't even understand how to start. Ayat ini mencampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang mampu menjejaskan penguasaan bahasa Melayu dalam penulisan formal yang mampu menjejaskan potensi pelajar dalam majlis-majlis rasmi atau peperiksaan. Seterusnya, bahasa komunikasi. Bahasa Melayu adalah medium utama komunikasi antara rakyat Malaysia untuk tujuan memudahkan hubungan sosial dan interaksi. Dari aspek bahasa kasar, kata-kata kesat dalam media sosial boleh merosakkan hubungan sosial dan menimbulkan konflik. Bahasa yang tidak sopan menyukarkan komunikasi yang berkesan. Sebagai contoh ayat ini, kau ni tak guna langsung, asyik menyusahkan orang je. Komunikasi seperti ini boleh merosakkan hubungan sosial dan menimbulkan ketegangan antara rakan-rakan yang sepatutnya berkomunikasi secara sopan. Seterusnya, bahasa rojak. Bahasa rojak dalam media sosial boleh menyebabkan salah faham atau menyukarkan komunikasi antara golongan yang tidak mahir dengan kedua-dua bahasa. Seterusnya, menimbulkan jurang komunikasi. Sebagai contoh ayat ini, plan esok macam ni, we meet at 10 a.m. dan kita akan gerak together. So, ayat ini menunjukkan bahasa rojak yang mungkin menyukarkan sesetengah pihak untuk memahami keseluruhan mesej. Seterusnya, menyebabkan kekeliruan. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya, Nur Husna. Baiklah, terima kasih saudari Natasha. Pada kesempatan ini, saya akan membentangkan bahagian terakhir dalam pembentangan kumpulan kami yang memfokuskan kepada isu pelanggaran peraturan berbahasa dan kesantunan dalam media sosial. Ada 4 aspek yang difokuskan dalam bahagian ini, iaitu pelanggaran peraturan berbahasa, tata bahasa dan nada dalam media sosial, kelainan konteks dalam penggunaan bahasa kasar dan bahasa rojak, serta pengaruh dalam pembentukan karakter murid. Baiklah, seperti yang kita tahu, komunikasi di media sosial sering memperlihatkan perbezaan yang ketara antara bahasa halus dan bahasa kasar serta bahasa standard dan bahasa rojak. Penggunaan bahasa kasar ataupun kata-kata kesat seperti kau bitter, loser sebenarnya kan, adalah satu contoh yang menunjukkan bagaimana bahasa yang tidak santun ini semakin diterima oleh masyarakat dalam komunikasi harian kita. Bahasa seperti ini bukan sahaja tidak sesuai, malah melanggar prinsip kesantunan yang seharusnya kita pegang dalam interaksi sosial. Ahli bahasa seperti Del Hines menegaskan bahawa komunikasi yang berkesan bergantung kepada pemilihan bahasa yang tepat dengan situasi. Walau bagaimanapun, di media sosial, bahasa kasar dan bahasa rojak sering digunakan secara bebas tanpa menghiraukan peraturan ini. Maka penggunaan yang sebegini boleh mencetuskan salah faham dan akibatnya merosakkan hubungan antara pengguna. Seterusnya,
Penggunaan bahasa rojak dari segi tata bahasa juga menjejaskan struktur ayat kerana ia mencampur adukkan perkataan dari pelbagai bahasa yang tidak berstruktur ataupun konsisten. Sebagai contoh, ayat seperti kau diam ini jelas menunjukkan penggunaan nada yang keras dan tidak sopan dalam media sosial. Nada ini bukan sahaja menyalahi norma komunikasi santun yang seharusnya menggunakan ungkapan seperti tolong jangan cakap begitu yang lebih berhemah. Ini juga melanggar kesantunan bahasa. Bukan itu saja, ayat seperti bro, you tak boleh buat macam tu lah, it's really bad. Ayat ini juga terdapat dalam postingan media sosial yang dapat kita lihat pada hari ini yang menunjukkan campuran tata bahasa yang tidak formal. Akibatnya, kita melihat mesej yang disampaikan menjadi kurang jelas dan sukar dipahami. Tambahan pula, nada yang agresif ataupun kasar dalam media sosial memburukkan lagi keadaan. Nada kasar ini tidak hanya merosakkan keindahan bahasa tetapi juga menjadikan media sosial sebagai tempat yang kurang selesa sebagai tempat perbincangan yang sihat. Bayangkan bagaimana penggunaan nada yang lebih lembut seperti maaf, mungkin boleh dibincangkan dengan cara lain dapat mencetuskan suasana yang lebih positif dan menggalakkan dialog berhemah. Seperti ahli bahasa Lakoff mengatakan, penggunaan tata bahasa yang tidak betul boleh membawa kepada salah faham dalam komunikasi. Seterusnya, terdapat juga aspek kelainan konteks dalam penggunaan bahasa kasar dan bahasa rajak. Kini kita merujuk kepada teori kesantunan muka oleh Brown dan Levinson yang menjelaskan bahawa setiap individu biasanya menjaga muka ataupun imej diri mereka dalam situasi formal. Ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh mereka. Apa maksudnya? Iaitu seseorang yang cenderung menggunakan bahasa yang sopan dan menjaga kesantunan khususnya apabila berkomunikasi secara bersemuka. Namun, dalam konteks media sosial yang tidak melibatkan interaksi secara langsung atau bersemuka, ramai yang lebih bebas menggunakan bahasa kasar dan rojak kerana tidak perlu berdepan dengan reaksi langsung daripada orang lain. Hal inilah yang menyebabkan mengapa di media sosial penting untuk sentiasa kita ingat bahawa kesantunan perlu dikekalkan walaupun tiada interaksi fizikal. Contohnya di platform seperti Instagram ataupun Twitter, ungkapan seperti what the heck, kau ni memang stupid. Ini merupakan gabungan bahasa kasar dan bahasa rojak yang sering dilihat. Di sini, penggunaan bahasa kasar dan bahasa rojak melanggar peraturan kesantunan berbahasa dengan jelas. Baiklah, akhir sekali, menurut teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Bandura, manusia, terutamanya pelajar, cenderung untuk meniru apa yang mereka lihat ataupun dengar dalam persekitaran mereka. Dalam konteks ini, pelajar yang sering terdedah kepada bahasa kasar dan bahasa rojak di media sosial akan berkemungkinan untuk membawa gaya bahasa ini ke dalam perbualan harian mereka, malah juga dalam penulisan akademik. Hal ini amatlah membimbangkan kerana ia boleh menjejaskan pencapaian akademik dan penguasaan bahasa standard mereka. Sebagai contoh, seorang pelajar yang selalu menggunakan frasa seperti "I tak faham benda ni" dalam media sosial mungkin akan terbiasa untuk tidak membezakan bahasa formal dan bahasa tidak formal. Dan ini berpotensi untuk menjejaskan pemahaman orang lain dalam komunikasi rasmi. Baiklah, itu sahaja. Dalam kesimpulannya, kita telah melihat bahawa kesantunan berbahasa memainkan peranan yang penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang, terutama dalam kalangan pelajar yang masih dalam proses pembelajaran. Ini menunjukkan tanggungjawab kita bersama untuk mengekalkan penggunaan bahasa yang baik dan sopan di media sosial. Kita perlu sedar bahawa media sosial ini bukan sahaja platform di mana kita dapat berhibur, tetapi juga mencerminkan budaya dan identiti bahasa kita. Maka dengan komunikasi secara berhemah, kita bukan sahaja dapat menjaga kesopanan, malah juga kita akan menghormati bahasa kita sendiri. Jadi itu sahajalah pembentangan daripada kami. Terima
Terima kasih kerana sudi mendengar.